kita sudah melalui 1G, 2G, 3G dan kini 4G. Masa kian berlalu, teknologi semakin berkembang untuk memudahkan cara hidup kita. Melalui inisiatif Jalinan Digital Negara atau JENDELA, rangkaian 3G akan dihentikan sepenuhnya pada Disember 2021. Dengan penutupan rangkaian 3G, anda mungkin berfikir ia akan menjejaskan perkhidmatan yang sedang anda nikmati ketika ini. Sebaliknya, ia memberi ruang kepada pemantapan rangkaian 4G sekaligus memberikan liputan yang lebih lancar dan konsisten untuk seluruh rakyat Malaysia. Dengan menaik taraf kepada peranti 4G dengan keupayaan Voice over LTE atau VoLTE, rakyat akan dapat menikmati rangkaian jalur lebar dengan kelajuan data yang lebih tinggi, panggilan suara yang lebih jelas, latensi yang rendah dan memberikan keserasian dengan teknologi selular terkini yang lebih besar. Rangkaian 4G LTE dan 5G pastinya akan menguntungkan setiap rakyat dengan kualiti pengalaman yang dipertingkatkan. Seterusnya, akan membuka jalan bagi penyedia perkhidmatan untuk mengembangkan asas perkhidmatan yang lebih inovatif. 4G LTE membolehkan pengguna memuat turun kandungan dalam jangka masa yang lebih singkat. Ini membolehkan muat turun data seperti muzik atau penstriman video berdefinisi tinggi menjadi lebih mudah. Pelaksanaan ini menjadi landasan transformasi digital untuk mempertingkatkan tahap ekonomi rakyat demi kelangsungan sosioekonomi negara. Ya, sebenarnya dalam masa 21 tahun semenjak kita melalui milenium ataupun fasa baru negara kita sudah banyak mengalami perubahan seperti yang dikongsikan tadi, bukan sahaja daripada GPRS, Edge, 1G sehinggalah kepada 4G. Jadi penamatan 3G menandakan bahawasanya kita sudah pun bersedia kepada jaluran dan juga perkhidmatan internet yang lebih baik. Untuk pengetahuan anda semua, rangkaian 3G ataupun 3G ini akan ditamatkan pada hujung tahun ini, iaitu 31 Disember tahun 2021. Jadi kita ingin menyediakan anda semua ke arah penamatan 3G ini. Apakah anda perlu lakukan ataupun apakah anda boleh expect ataupun antisipasi daripada penamatan rangkaian 3G ini? Seorang tetamu di studio kami bawakan. Selamat datang diucapkan kepada Dr. Ahmad Nasruddin Atikullah Fakrullah selaku pengarah kanan bahagian teknologi generasi hadapan dan standard Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Alhamdulillah jumpa lagi pada pagi ini. Untuk kita bercakap lebih lanjut, sudah pastinya MCMC mengawal sedia dan juga merupakan badan kawal sedia dalam perihal internet dan juga perihal jalur lebar dalam negara. Cumanya apabila kita diumumkan berkenaan penamatan 3G, maka ini menandakan petandanya kita sudah bersedia kepada perkhidmatan yang lebih baik, khususnya 4G dan sebagainya. Jadi sebelum itu kita nak tahu apakah rasional di sebalik kita melihat kepada penamatan rangkaian 3G ini, doktor. Okey, terima kasih Ismail dan Syu. Kalau kita tengok dari segi rasionalnya untuk penamatan perkhidmatan 3G, kita perlu juga, mungkin saya boleh kupas sedikitlah berkenaan dengan teknologi seluler kita ni ataupun tempoyak. Tadi Ismail pun ada cerita tentang 1G, 2G, 3G. Itu adalah evolusi perkhidmatan seluler yang berlaku di Malaysia sejak tahun 90-an lagi. Kalau kita tahu daripada 1G dan kini 4G, dan kita pun akan menikmati 5G yang akan datang. Jadi dalam proses evolusi rangkaian ni, yang kita perlu juga tahu ialah tentang penggunaan perkhidmatan seluler ni, dia menggunakan wireless technology ataupun teknologi tanpa wayar. So bila kita kata tanpa wayar ni, so how do people being connected? It's through wireless ataupun dengan mudahnya kita refer kepada spektrum ataupun frekuensi radio. So penambatan 3G ni sebab ia adalah salah satu perkhidmatan seluler juga yang kita nikmati sekarang. So dia menggunakan frekuensi radio. Jadi frekuensi radio ni, yang mana yang kini digunakan oleh 3G ni, adalah dikenal pasti bersama pihak penyedia rangkaian our service providers, Maxis, Celcom, Digi dan U-Mobile, tentang bagaimana kita boleh optimize lagi penggunaan
frekuensi tersebut untuk memberi perkhidmatan jalur lebar yang lebih pantas dan berkualiti kepada rakyat. Jadi apabila kita berbincang dengan pihak-pihak industri pada tahun lepas, so kita pun juga telah meneliti dari segi bagaimana aspirasi yang telah ditetapkan untuk kita dapat menyediakan perkhidmatan jalur lebar 35 megabit per second average secara purata kepada rakyat by 2022, by end of 2022. So pada masa tu we were at 25 megabit per second speed yang secara purata. So for us to reach daripada 25 ke 35 tu, there's a need to do some orang kata reformation of spectrum lah, atau kita reform balik the spectrum. So pemilihan 3G ni adalah lebih tepat, di mana spektrum yang digunakan oleh 3G ni boleh orang kata upgrade lah untuk digunakan untuk 4G. Kita pun sedia maklum, sedia ada, memang dah ada spektrum ataupun frekuensi ni yang telah diguna pakai untuk 4G. So bila kita tengok the demand untuk perkhidmatan jalur lebar ni meningkat, terutamanya bila kita alami proses MCO kan, yang mana I think that was the test, network punya test masa tu. Penggunaan mobile data yang agak orang kata apa, very ke puncak lah kan, penggunaan. So there's a need for us to improve the network. So that is where kita nampak penambatan 3G ni adalah satu pendekatan yang mana kita boleh ambil untuk kita tambah baikkan lagi network 4G kita. So to add capacity, on top of that untuk meningkatkan lagi kelajuan dia. Okey. Jadi bagaimana, apakah proses yang perlu dilalui oleh PMCMC dan juga pihak yang terlibat untuk memastikan agar penambatan 3G ini dilaksanakan dengan lancar? Okey, perancangan kita seperti saya maklumkan tadi telah berlangsung sejak tahun lepas. So pada tahun lepas, pada suku akhir tahun lepas, kita telah melaksanakan satu proses perancangan lah, how we want to shut down 3G. Kita nak buat penutupan 3G ni. What are the considerations, what are the network elements yang terlibat dan pihak-pihak yang akan terkesan. So kita dah identify kan pada tahun lepas, and the implementation stage is actually this year. The whole implementation stage untuk penutupan 3G ni terlaksana pada tahun ini. So proses yang kita laksanakan pada tahun ini ialah kita buat secara berfasa juga, di mana pihak service providers dia akan membuat kalau kita katakan konsep dia macam menipiskan network dulu. Asalnya mungkin network tu mungkin dia ada kapasiti yang network 3G tadi ya. Mungkin dia ada kapasiti yang tebal ni, mungkin dia nipiskan dulu. Supaya mana frekuensi yang diguna pakai yang tadi tu dia boleh diguna untuk 4G. So bila until end of the year, then the whole network will be shutdown, akan ditutup. Okey, semakin lama semakin sedikit. Makin nipis, dia nipis maknanya coverage tu masih ada. Mungkin kapasiti tu berkurang. So bila sampai ke satu tahap yang mana dianya akan ditutup. So ada setengah-setengah negeri pun sudah berlangsungnya penutupan oleh the relevant service providers. Ada orang pun ada perancangan dia sendiri, dia nampak mungkin setengah-setengah kawasan tu dah penggunaan 3G berkurangan dan sebagainya. So they have started the shutting down lah of the network in certain locations. Dan sudah pastinya mengapa kita perlu memilih yang perlahan kalau boleh memilih perkhidmatan yang lebih laju dan lebih baik kan. Doktor, ini juga persoalan yang sering kali ditanya berkenaan persediaan pengguna juga untuk beralih daripada 3G kepada 4G. Kita sedia maklum mungkin ada masih lagi yang menggunakan peranti yang menggunakan kapasiti maksimum 3G. Apakah perlunya pertukaran kepada peranti ataupun gadget, dan juga apakah pertukaran SIM card itu juga perlu menggunakan SIM card yang baharu untuk ditukar perkhidmatannya kepada 4G? Okey, itu soalan yang baik tu Ismail. Okey, kita memang macam saya cakap tadi, masa kita dalam proses perancangan pada suku tahun akhir tahun lepas, kita memang bersama pihak service provider kita telah identify lah pengguna-pengguna yang akan terkesan disebabkan penutupan network 3G ni. Dan mereka-mereka yang menggunakan peranti-peranti yang
tak support 4G lah dengan kata lain. Dan these are the customers yang telah dikenal pasti dan pihak service providers pun telah diarahkan untuk menghubungi mereka ni untuk mereka sama ada beralih kepada 4G ataupun mungkin ada setengah tu kita tengok juga how dia punya profile dia, penggunaan dia bagaimana, penggunaan data dan sebagainya, sama ada penggunaan dia perlunya dia upgrade kepada 4G ataupun dia boleh fallback to 2G sebab device-device yang peranti-peranti sedia ada ni kebanyakannya dia ada 2G dan 3G. So kita harus ingat rangkaian 2G masih ada. Jadi mana sekiranya 3G tak ada, pengguna yang mana yang tidak yang masih boleh mana dia masih lagi menggunakan peranti tersebut untuk panggilan telefon dan SMS. Kadang-kadang masing-masing ada dia punya needs keperluan dia dari segi penggunaan telefon. Tapi kita galakkan mereka yang dalam kategori yang menggunakan data dan sebagainya untuk upgrade dan menggunakan peranti 4G. Dan kita tengok pihak-pihak penyedia rangkaian sekarang ni makin mempromosikan package-package seperti package peranti keluarga Malaysia yang menawarkan mana kita tengok very interesting packages lah untuk menggalakkan lagi pengguna-pengguna ni to upgrade dan menukar peranti dia kepada peranti yang support 4G dan lebih bagusnya kalau dia boleh peranti tersebut yang support voice over LTE. Saya rasa ada lebih banyak perkara positif daripada negatif jika kita timbal balik penamatan 3G ni untuk menggalakkan masyarakat Malaysia untuk lebih menggunakan 4G dan sebagainya. Cumanya apa akan terjadi sekiranya masyarakat Malaysia ataupun ada segelintir masyarakat Malaysia yang tidak mengetahui tentang penambatan 3G ini dan mereka memiliki peranti yang tidak sesuai untuk penggunaan 4G ataupun 5G dan sebagainya, apa yang akan terjadi kepada mereka ini? Okey. So seperti yang saya katakan tadi, kita pun kita dah kenal pastilah mereka-mereka yang akan yang terkesan disebabkan oleh penambatan network 3G ni melalui di mana pengguna-pengguna tersebut menggunakan peranti yang tidak support 4G lah. Dan peranti-peranti tersebut masih lagi boleh menggunakan perkhidmatan seperti voice services dan SMS dan very small data lah melalui network 2G yang masih lagi akan dikekalkan. Itu satu. Nanti tadi juga ada soalan pasal SIM card tadi kan. Memang kita pun dah juga kedal pasti there are a few of the customers yang masih menggunakan SIM card ni yang lama-lama ni. Yang lama-lama SIM card yang tak pernah tukar. Mana dia masih lagi pakai SIM card lama. So yang mana yang masih lagi menggunakan SIM card 3G ni minta masing-masing boleh berhubung dengan pihak penyedia rangkaian untuk ditukarkan SIM card ini kepada 4G untuk dia menikmati perkhidmatan 4G lah. Kadang-kadang phone dia mungkin dah 4G dah. Tapi SIM card dia tak 4G dia. Kadang-kadang dia tak perasan kan. So I think this is where mungkin kita boleh semaklah dengan pihak-pihak penyedia rangkaian untuk dia upgradekan SIM card juga. Ya, jangan risau kerana kebanyakan penyedia perkhidmatan menawarkan pertukaran secara percuma peralihan daripada 3G kepada 4G untuk SIM card itu. Ada yang menawarkan secara percuma. Harapan daripada doktor sendiri untuk melihat aspirasi ini diterjemahkan bukan saja dibawa dan juga digerakkan oleh pihak KKMM tetapi juga dikawal silih oleh pihak MCMC, doktor. Itulah, kita amat berharap agar penutupan rangkaian 3G ini dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik, perkhidmatan jauh lebih baik melalui 4G, di mana kita memang aspirasi kita ialah mencapai 35 megabit per second average tadi itulah. So ianya hanya akan boleh berlaku dengan adanya proses upgrade ni. Kita konteks ni upgrade, dan end of the day is to serve and to improve the quality of experience to the user. So itu yang kita punya aspirasi, yang kita harap para pengguna pun dapat juga menyahut dan boleh inilah mana yang perlu tukar peranti dan sebagainya, take the opportunity yang mana package-package yang sedang di-offer oleh pihak-pihak penyedia rangkaian ni dimaksimalkan sebaik mungkin. Okey. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Nasruddin. Terima kasih juga kepada pihak MCMC berkongsikan berkenaan tentang usaha untuk penamatan rangkaian 3G kepada 4G. Ayo kita beralih kepada perkhidmatan yang lebih laju dan juga lebih baik untuk memudahkan urusan kehidupan seharian anda. Pastikan maklumkan kepada
kepada keluarga ataupun sahabat anda bahawa perkhidmatan 3G akan ditamatkan pada 31 Disember tahun ini. Jadi pastikan anda memiliki peranti dan juga SIM card yang sesuai apabila 3G ini ditamatkan nanti. Okey, dengan itu kita mengakhiri Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Saya Ismail Adnan. Dan saya Syahida Arifin. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Hanyalah Tuhan yang mampu membuka pintu hatimu. Arti cinta